Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Kepercayaan rakyat terhadap Kerajaan Baharu pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terhakis jika mana-mana ahli parlimen yang berdepan dengan kes mahkamah dilantik sebagai anggota kabinet. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim berkata Perdana Menteri tidak seharusnya berkompromi mengenai isu tersebut atas apa sahaja alasan. Dan tambahnya, mereka mesti dihadapkan ke mahkamah sehingga didapati tidak bersalah dan dilepaskan sepenuhnya sebelum dilantik ke dalam kabinet. Katanya hal ini penting untuk membezakan kerajaan kini dan dahulu dan beliau berpendapat Anwar perlu membuktikan kepada rakyat bahawa integriti dan juga karisma pemimpin yang bersih serta bebas rasuah adalah keutamaan dalam anggota kabinet bagi memartabatkan kembali nama Malaysia di persada dunia. Justru katanya nilai integriti, ketelusan dan salah guna kuasa mesti dizahirkan menerusi pelantikan anggota kabinet yang mempunyai rekod bersih. Baik, Kerajaan Baharu pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memberi keutamaan dalam menangani peningkatan kos sara hidup meskipun negara berdepan dengan tekanan harga yang tinggi tahun depan. Demikian apa yang dikatakan penganalisis sebelum ini. Dan Mesyuarat Dasar Monetary Bank Negara Malaysia atau BNM baru-baru ini menekankan jangkaan inflasi utama yang akan kekal tinggi tahun hadapan di tengah-tengah tekanan permintaan dan juga kos. Dan pelantikan Kerajaan Baharu, pimpinan Perdana Menteri ke-10 perlu menggandakan usaha membendung inflasi diteruskan selaras dengan ikrar yang diberikan untuk memberi keutamaan dalam menangani peningkatan kos sara hidup. Apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya, ia merangkumi pelbagai aspek dan juga sektor. Bukan sahaja golongan yang bekerja, yang berkeluarga turut terjejas, malah keseluruhan rakyat dan juga masyarakat turut merasai tempias disebabkan kos sara hidup dan juga keadaan ekonomi yang tidak menentu. Banyak perkara yang kita harapkan terutama dalam Kerajaan Baharu dan kemungkinan kabinet yang akan diumumkan nanti. Bersama saya Lim San Chien, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya menerusi telefon ketika ini. Salam sejahtera Lim. Salam sejahtera. Ya. Thank you. Ya. Pertama sekali untuk kita melihat kepada isu-isu berat, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya. Anak muda antara yang terkesan disebabkan peningkatan kos. Bagaimana untuk survival kita terutamanya dalam mendepani masa-masa yang akan datang. Peluang pekerjaan juga terkait dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi buat masa ini, menurut Lim, dari sisi pandang seorang anak muda melihat kepada kepimpinan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga mungkin kabinet-kabinet yang akan anggota kabinet yang akan diumumkan dan juga dimaklumkan nanti, apa sebenarnya yang Lim rasakan dalam tekanan kos sara hidup dan juga ekonomi sekarang ini? Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Saya dua expect lah untuk menyelesaikan kos sara hidup yang semakin tinggi ni. Pertama dari aspek apa yang boleh dilakukan oleh rakyat, khasnya belia. Dan satu lagi aspek dari segi kerajaan, apa yang kerajaan boleh lakukan untuk membantu rakyat. Pertama tu saya rasa rakyat tu, dia boleh carilah contoh side income kan. Seperti pendapatan sampingan, seperti anak muda boleh kerja dalam ekonomi gig untuk mencari pendapatan yang lebih. Dan juga melengkapkan diri dengan vocational skill ataupun kemahiran vocational supaya mereka lebih berdaya saing dalam pasaran ni kan. Selain itu saya tengok anak muda ni kan, dia kena merancang bajet lah untuk setiap kehidupan, apa yang nak dibeli, apa yang dibelanjakan. So itu adalah perancangan yang perlu dibuat oleh setiap belia supaya mereka tidak berbelanja dengan tamak lah. Yang ketiga saya tengok belia ni sememangnya dia juga perlu ada satu kesedaran untuk dalam perbelanjaan yang di setiap hari kan. Mereka kena sedar bahawa perbelanjaan tu adalah untuk aspek mana dan juga digunakan untuk beli apa. Dan bagi segi kerajaan, saya akan cadangkan supaya kerajaan buat subsidi bersasar seperti yang telah disasarkan. Sebab kita tahu negara kita memberikan subsidi untuk banyak komoditi seperti bahan api, petrol, diesel, gas, minyak, elektrik, gula dan tepung. So kerajaan tu lagi elok lah kalau kerajaan tu boleh memberikan subsidi bersasar di mana orang yang betul-betul memerlukan seperti B40, M40 dapat subsidi tu. Saya rasa itu pun dapat jimatkan kos kerajaan kerana kerajaan berbelanja banyak kos untuk subsidi.
Kedua tu, saya tengok kerajaan tu boleh menarik lebih banyak pelaburan asing dalam industri makanan, peternakan, supaya dapat memastikan food security ataupun security makanan tu dapat dijamin pada jangka masa yang lebih panjang. Dan ketiga, saya ingin memberikan satu cadangan kepada Perdana Menteri dan kerajaan supaya buatlah satu rancangan seperti rancangan buku hijau yang telah diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri pada tahun 1974, di mana kita nak mengesyorkan supaya rakyat berternak, supaya rakyat menanam sayur dan sebagainya, supaya dapat achieve self-sufficiency rate, iaitu kita dapat menyara diri untuk apa yang kita ada, kita dapat cukuplah untuk diri kan, supaya kita dapat kurangkan kebergantungan ataupun dependensi terhadap negara luar untuk makanan. Dan keempat tu, saya juga cadangkan kerajaan untuk memberikan assistive basic income, iaitu kita tahu di Malaysia ni garis kemiskinan negara adalah pada berapa ni kan, income dia adalah 2,208 untuk setiap isi rumah. So untuk sesiapa isi rumah yang tak dapat income atau pendapatan dalam 2,208 tu, kerajaan tu mungkin boleh top up ataupun tambah lagi pendapatan supaya setiap isi rumah dapat capai at least pendapatan yang cukup minimum lah untuk setiap isi rumah, supaya mereka dapat menjimatkan kos dan juga menampung diperlukan untuk kehidupan. Dan seterusnya, saya tengok minimum wage ataupun isu gaji bermuara ataupun gaji minimum, itu pun kena dikaji, sebab kita tahu negara kita setiap tahun akan melaksanakan seperti khidmatan terhadap gaji minimum, seperti dalam ni minimum wage order, okey, di mana sekarang saya tengok gaji minimum adalah 1,500. Saya rasa kerajaan boleh juga menyemak dan memastikan gaji minimum sekarang adalah sepadan dengan kehendak semasa, di mana belia tu dan juga rakyat dapat menggunakan gaji mereka untuk membeli ataupun untuk menampung kos kehidupan mereka. Okey, itulah cadangan saya untuk kerajaan. Dan juga Lim, kalau kita nak melihat kepada keadaan, terutamanya bila kita bercakap belia, mungkin kalau kita nak mengkaji keadaan dan juga anak-anak muda belia yang berada di kawasan-kawasan tertentu, contohnya di kawasan luar bandar dan juga di kawasan bandar, itu berbeza. Apabila berada di kawasan bandar, mungkin kehidupannya sedikit tinggi kos sara hidupnya berbanding mereka yang berada di kampung dan sebagainya. Tetapi kesan dan juga isunya tetap sama, adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menangani kos sara hidup dan sebagainya. Tapi dari sudut pemerhatian dan juga pandangan Lim sendiri, apa sebenarnya antara isu utama yang didepani oleh belia dan juga anak muda di kawasan-kawasan bandar, terutamanya yang melibatkan pelajar itu sendiri ataupun dari segi ruang-ruang lain yang perlu ada dan perlu disediakan untuk golongan belia dan juga anak muda di kawasan bandar ini, Lim? Pertama sekali, saya rasa kos yang paling belia dapat rasai adalah mungkin beban dari segi kos pembelajaran. Ya, saya tahu memang kita ada beasiswa, kita ada PTKN, JPA dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin kerajaan boleh memastikan juga banyak skim ataupun beasiswa ataupun bantuan yang dapat disalurkan untuk pelajar supaya mereka dapat menyambung pelajaran hingga ke peringkat sarjana muda, sarjana dan juga PhD. Sebab saya tengok ada beberapa belia ataupun pelajar kan, mungkin dia mengalami satu situasi di mana mereka kekurangan bajet untuk melanjutkan pelajaran. Itu yang pertama. Kedua, saya tengok isu perumahan pertama untuk belia. Sebab kita tahu kos rumah pun semakin meningkat. Kalau di sekitar bandar lagi, kos tu semakin meninggi lah setiap tahun kan. So, saya rasa kerajaan juga boleh memberikan sikit bantuan untuk belia supaya dapat menyelesaikan isu belia tidak mampu untuk membeli rumah di sekitar bandar. Ketiga tu mungkin dari segi peluang pekerjaan, di mana belia tu menghadapi isu bukan saja unemployment, iaitu tidak dapat kerja, tapi some belia tu menghadapi isu underemployment, di mana kerja mereka dapat tu tidak sepadan dengan gaji yang mereka menerima. Iaitu contoh belia tu berkelulusan contoh dalam undang-undang, tapi dia kerja dalam satu kerja ataupun posisi yang tidak sesuai ataupun lagi rendah dari kelayakan beliau. So, saya rasa itu pun satu isu yang perlu kita selesaikan, di mana kita kena pastikan belia dapat ganjaran, iaitu bayaran gaji
yang cukup untuk mereka menampung kehidupan di sekitar bandar. So itulah isu dia. Dan juga Lim, bagaimana untuk kita selesaikan isu-isu dalam kalangan belia yang mungkin tidak ada penempatan pekerjaan dan sebagainya, susah nak dapat kerja disebabkan mungkin kelayakan dan sebagainya. Adakah Lim melihat kepada peluang yang kita ada di Malaysia ini terhad ataupun dalam masa yang sama gaji yang ditawarkan itu tidak setimpal dan sebagainya. Jadi isu-isu ini perlu dibawa oleh suara anak muda untuk pastikan bahawa hal-hal yang demikian dapat diselesaikan oleh kerajaan baru nanti. Ya, pertama sekali saya rasa universiti itu, pihak universiti KPT perlu memastikan supaya setiap graduan yang dihasilkan adalah cukup kompeten dan juga dapat melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah, seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan dan juga ada ilmu yang cukup dalam bidang masing-masing. Sebab kita tahu setiap universiti dan juga aspirasi kementerian adalah untuk menghasilkan graduan yang cukup holistik, berpengetahuan dan sebagainya. Maka peranan itu adalah terletak juga kepada pihak universiti dan juga pihak pelajar sendiri untuk memastikan sendiri sentiasa berdaya saing. Apabila mereka nak minta kerja nanti tu, mereka ada keyakinan, mereka ada tahu apa kehendak pasaran kerja. So itulah saya rasa belia tu dia kena kenal pasti apakah future trend ataupun apakah potensi untuk satu pasaran kerja dan mereka kena pastikan diri dapat melengkapkan diri dengan semua kemahiran, pengetahuan yang sepatutnya ada. Kedua tu untuk meningkatkan kebelipasaran mahasiswa. Mahasiswa tu sebenarnya kena banyak dapat pengalaman. Pengalaman tu boleh dapat dari seperti internship ataupun latihan industri supaya boleh dapat membiasakan diri dengan alam kerjaya, dengan apa yang dikehendaki apabila mereka menjejaki alam kerjaya. Dan ketiga tu saya rasa belia juga perlu membuat sesi bimbingan dengan mungkin pihak majikan ataupun dengan penasihat mereka, penasihat akademik mereka supaya mereka tahu apakah peluang kerjaya yang ada. Sebab saya rasa Malaysia ni memang banyak peluang pekerjaan. Hanya belia mungkin dia kena banyak buat lagi penyelidikan, research supaya mereka tahu di mana mereka boleh ditempatkan dan apa kerja yang sedia ada di pasaran. Kalau belia tak dapat kerja pun, saya syorkan belia supaya jangan risau. Sebab kalau kita jangan jadi job applicant, kita jadi job creator pun boleh. Kita menjadi seorang usahawan, kita contoh kita boleh menerokai pelbagai bidang yang baru seperti agropreneur dan juga menjadi digital ekonomi. Pelbagai bidang yang kita boleh menerokai dan juga kita boleh mengembangkan potensi dalam bidang kerjaya tersebut. Maka saya berpandanganlah belia ni perlu mengetahui apakah future trend dengan melakukan future proof, iaitu mereka kena berpandangan futuristik dan juga memahami apakah perkembangan terkini dunia dan juga pastikan diri dapat menjadi pioneer, iaitu pemimpin, peneraju dalam bidang masing-masing serta memastikan diri juga sentiasa nilah berdaya saing dan juga kompetensi itu kena ada. Baik, saya akan bersama lagi dengan Lim Sen Shen seketika nanti. Kita nak berhenti rehat dulu sebab seketika nanti saya nak melihat kepada sudut pandang seorang anak muda. Bagaimana anggota kabinet yang mahu dilihat dan juga mahu diketengahkan dalam pasca PRU yang ke-15 dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau kerajaan baharu. Isu kenaikan harga serta kekurangan bekalan barangan keperluan dan juga biokrasi serta perumahan perlu menjadi keutamaan kerajaan bagi menangani kos sara hidup. Dan beberapa individu di Melaka ketika ditemui berkata ini kerana rakyat tidak sanggup lagi berdepan dengan kos sara hidup yang semakin melonjak sehingga memaksa mereka mencatu perbelanjaan. Harga barang lah. Sebab apa kita kalau beli barang dulu-dulu kita beli tak sampai mencecah ke 400. Sekarang troli pun tak ada pun barang pun dah 400. Itu yang terkesan apa pasal kita seri rumah memasak hari-hari untuk anak-anak, suami semua kan. Lagipun suami pun kerja sendiri. Pergi mina rumah mogon ke dia minta esas samla itulah inilah.
saya pun tak tahu baca, tak tahu tulis, tak tahu apa bikin. Bayar sewa lah, 15 tahun duduk sewa punya rumah. Bolehlah macam flat ke tengah atas pun tak boleh, saya banyak ada problem kaki sakit. 15 tahun pun duduk flat, rumah teras, hospital bawah belakang. Bekalan jani ada, mahal tak apa ada. Kita nak buat kerja tak boleh, betul tak? Mahal tak apa, jadi barang tu ada. Tengok macam tepung gandum. Pakcik buat roti canai. Jadi orang yang macam kata tadi, dia tak ada kerja apa. Duit tak ada, nak makan. Macam mana cerita ni? Jadi yang penting bekalan tu kena. Bekalan mau ada. Janji kerajaan ni mau ada bekalan. Jangan bekalan tak ada. Saya tak marah, kerajaan mana pun tak marah. Janji ada. Kalau barang mahal ada tak apa. Baik, itu antara suara rakyat yang kami temui dan pastinya antara isu dan juga kos sara hidup dan juga ekonomi ini menjadi isu utama terutamanya pasca PRU yang ke-15. Tadi kita bersama dengan Lin San Shen yang merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya masih lagi berada dalam talian telefon ketika ini. Lim, tadi saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Lim terutamanya apabila belia dan juga anak muda itu kalau tidak mencari pekerjaan ataupun tidak mendapat pekerjaan, mereka boleh menjadi job creator ataupun membina sesuatu kerjaya itu dengan menjadi usahawan dan sebagainya. Tetapi melihat kepada keadaan dan juga situasi itu, Lim, adakah kita mempunyai kemudahan ataupun skim yang mencukupi terutamanya apabila ada dalam kalangan anak muda, belia dan sebagainya untuk memulakan kerjaya seperti ini. Kadang-kadang bila kita nak minta loan dan sebagainya, kita perlu ada pengalaman, ada background yang baik, akaun yang sesuai untuk membuat pinjaman dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama untuk melihat suasana dan juga keadaan yang ke depan ini, adakah perkara-perkara sebegini perlu dipermudahkan supaya siapa yang berminat itu boleh terus untuk berada dalam keadaan dan juga situasi sebagai seorang job creator ini? Okey, baik, terima kasih. Saya berpandangan bahawa kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai skim seperti bekerjasama dengan bank dan juga syarikat swasta untuk menawarkan skim-skim pinjaman untuk memudahcarakan belia, mahasiswa ataupun siapa yang berminat untuk menjadi seorang usahawan agar mereka mempunyai kos ataupun startup company itu dapat mempunyai capital yang cukup supaya dapat menyediakan mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kedua tu saya rasa kerajaan juga perlu menyediakan latihan di mana latihan itu akan memberikan pendedahan dan pengalaman untuk belia untuk belajar tentang selok-belok, tentang cara untuk berniaga, apa produk mereka dan juga apa potensi industri mereka dapat dikembangkan dalam masa jangka masa pendek, sederhana dan juga jangka masa panjang. Sebab kita tahu kan, dunia ni sedang menuju ke satu hala yang lebih pro-digital di mana kita dapat menyaksikan perkembangan cukup canggih dalam bidang teknologi, ICT dan sebagainya. Maka saya berpendapatlah belia juga boleh memanfaatkan platform ini seperti di pelbagai platform, NFT, Metaverse dan sebagainya untuk menggunakan platform ini untuk menjadi seorang usahawan. Ketiga tu, saya juga mencadangkan supaya dapat ditubuhkan satu incubator untuk usahawan muda di mana usahawan yang belia yang berminat untuk menjadi usahawan boleh belajar secara langsung dengan usahawan yang telah berjaya. Okey, mungkin kerajaan boleh memanggil beberapa usahawan yang telah berjaya untuk berkolaborasi bersama kerajaan dalam program incubator supaya belia tu dapat belajar dengan usahawan tu yang telah berpengalaman dalam industri mereka masing-masing untuk meraih sebanyak mungkin pengalaman, ilmu, nasihat supaya mereka dapat lebih yakin dalam industri yang mereka menceburi. Keempat tu, saya juga mengesyorkan supaya hub usahawan ataupun UC dapat menawarkan lebih banyak kursus tentang usahawan kesedaran untuk berniaga dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok sukatan pembelajaran di UC, kebanyakannya adalah akademik. Tapi saya juga ingin lihat lebih banyak perkembangan
untuk belia menceburi dalam bidang perniagaan ataupun untuk mengetahui tentang sektor dan juga industri yang mereka ingin ceburi, supaya mereka dapat membuat persediaan yang secukupnya dan juga preparation dari segi mental dan fizikal sebelum mereka menceburi industri tersebut. Maka saya rasa universiti itu boleh boleh menyediakan pelbagai stimulasi perniagaan ataupun membuat sesi pitching supaya belia itu dapat mengetahui tentang perniagaan dan juga mengetahui apakah cara untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan juga Lim, kalau kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, berkaitan bagaimana nak pulihkannya, berkaitan dengan kos sara hidup, ia tidak tertumpu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi semata-mata, tetapi semua kementerian terlibat khususnya dalam mengatasi masalah kos sara hidup, tak kiralah di bahagian dan juga di kementerian apa sekalipun. Tetapi bagi Lim San Shien sendiri, Kabinet bagaimana yang Lim nak tengok dan juga nak lihat sebelum ia diumumkan oleh Perdana Menteri nanti? Okay, terima kasih atas soalan. Saya ingin melihat satu kabinet yang cukup inklusif dan juga inklusif di mana kita dapat menyaksikan individu-individu figura hebat dari pelbagai latar belakang, dari pelbagai lapisan umur, di mana kita ada pemimpin yang sudah ada pengalaman. Kita juga ada menyaksikan pemimpin yang mempunyai iltizam dan juga adalah pemimpin dari golongan belia. Okey, ada orang mungkin kata golongan belia tu tidak ada pengalaman, tapi sebagai ganti ni, belia ni ada iltizam, ada tenaga, ada idea yang inovatif, idea yang cukup fresh. So itu boleh jadi something yang belia boleh tawarkan pada semua rakyat Malaysia. Dan untuk kabinet ni, saya juga harap kabinet tu adalah satu kabinet yang bukan besar sangat. Okey, saiz kabinet tu mungkin sederhana dan juga kena pastikan kementerian tu adalah betul-betul dapat menepati fungsi dan objektif kementerian tu ditubuhkan. Okey, itulah harapan saya sebagai seorang belia. Dan menurut pandangan Lim sendiri, sekiranya ada kementerian ataupun menteri yang tidak produktif ataupun tidak melaksanakan tindakan sejajar apa yang dimahukan, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan kos sara hidup dan juga ekonomi ini, dari sudut pandang seorang anak muda, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat, saya rasa kerajaan ini perlu menyediakan satu KPI ataupun Key Performance Indicator, di mana KPI ini dapat dijadikan sebagai penanda arah ataupun benchmarking untuk setiap kementerian, di mana setiap kementerian perlu menyenaraikan apakah usaha yang ingin dijalankan untuk menjalankan fungsi kementerian tersebut. Dan kedua, kementerian itu juga perlu menghasilkan satu laporan apa yang mereka telah capai, contoh dalam setahun ataupun setengah tahun, supaya rakyat dapat menyimak dan juga menjadi menyaksikan apa yang telah kementerian itu melakukan demi rakyat. Dan kalau kementerian itu tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik, mungkin Perdana Menteri juga perlu bincang dengan menteri tersebut supaya dapat melakukan beberapa perubahan, contoh dari skop kerja ke apa, supaya dapat menjadikan kementerian itu menjalankan fungsi dengan baik. Kena identify lah apakah isu dan juga masalah yang berlaku, dan juga untuk mencari solusi dan penyelesaian supaya isu rakyat itu dapat diutamakan dan juga agenda politik diketepikan. Ya Lim, menyebut berkaitan dengan agenda politik dan kita dah ada pun Perdana Menteri, anggota Kabinet pun akan diumumkan dalam masa terdekat contohnya, dan kita mahukan sebuah kestabilan politik terutamanya dalam memacu sebuah negara yang lebih baik daripada sebelum ini. Apa yang Lim boleh katakan untuk melihat kepada kestabilan politik ini, untuk mengelak daripada agenda-agenda politik yang berlaku, ketidaksepaduan ahli-ahli politik terutamanya dalam kerajaan dan sebagainya? Bagaimana, apa yang boleh Lim katakan supaya perkara-perkara ini sentiasa dipantau dan juga kita mengharapkan ia tidak berlaku sekusut mungkin suasana politik sebelum ini? Pertama sekali, saya rasa saya perlulah untuk berkongsi dengan semua.
di mana setiap ahli menteri, ahli jemaah menteri, iaitu menteri, mereka adalah dilantik atas kapasiti sebagai seorang menteri dan mereka bekerja sebagai pasukan, di mana dalam Perlembagaan Persekutuan ada menyebut tentang collective responsibility ataupun tanggungjawab kolektif. Di mana setiap menteri dan juga termasuklah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri adalah perlu menjawab kepada rakyat, iaitu answerable to the people. Di mana menteri itu perlu mengetahui bahawa mereka adalah berkhidmat untuk rakyat dan negara dan bukan untuk berkhidmat demi siapa ataupun berkhidmat untuk kepentingan diri ataupun kepentingan parti ke apa. Tapi mereka adalah berkhidmat demi kepentingan rakyat. Di mana dalam perlembagaan telah menyebut tanggungjawab kolektif. Maka menteri itu bila mereka masuk pejabat, mereka kena tahu. Mula dari hari pertama mereka kena tahu tugas telah bermula dan mereka kena pastikan mereka ada hala tuju, mereka ada sesuatu mereka nak capaikan dan mereka akan melontarkan pelbagai manifesto. Maka saya rasa menteri itu dan juga semua yang telah dilantik perlu menunaikan janji dan manifesto, kerana manifesto itu adalah penting di mana rakyat mengundi semua calon-calon berdasarkan manifesto dan juga berdasarkan latar belakang, pengalaman, pencapaian seseorang calon. Maka menteri itu perlu menggunakan perkhidmatan, tempoh perkhidmatan mereka apabila mereka dalam pejabat menteri itu untuk membuktikan kepada rakyat bahawa mereka adalah seseorang yang boleh dipercayai, yang boleh berkhidmat untuk rakyat. Dan janganlah membuat rakyat kecewa ataupun membuat rakyat marah, hilang sabar. Okey, sebab menteri itu perlu tahulah rakyat ni adalah kita yang mengundi mereka untuk masuk dalam kabinet, untuk masuk dalam parlimen dan mereka dilantik oleh Perdana Menteri. Maka mereka kena bekerjasama dan juga mencapai konsensus dan juga bekerjasama untuk memastikan agenda negara dan juga pembangunan negara dari segi ekonomi, sosial dan juga politik dapat sentiasa dijadikan keutamaan dan isu rakyat yang semakin terdesak seperti kos sara hidup, proses pemekasaan belia, youth empowerment dan juga isu-isu dunia seperti apakah pandangan Malaysia tentang isu peperangan dunia dan juga beberapa isu juga perlu diberikan fokus seperti Ukraine dan Russia dan apakah kesan terhadap isu food security di Malaysia. Itu pun adalah satu isu yang perlu diberikan perhatian saya rasa dalam mungkin tempoh ini kan. Baik, terima kasih Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya Lim San Sien. Itu antara pandangan dan juga cetusan idea yang mahu dilihat dalam suasana kita memantau kerajaan baharu yang mungkin dilihat oleh semua pengundi seluruh rakyat Malaysia. Apa tindakan agresif yang perlu dilakukan oleh kerajaan terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup dan ekonomi negara Malaysia. Baik, kita berakhir di sini untuk pantau kerajaan baharu. Saya Ihsan Nahir. Assalamualaikum. Jumpa lagi.